A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi ajma'in wa ila hadratin jami'us salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat qadrat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana ummiyat muslim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua di Maidam. Hari ini Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk kali yang ke-12 dan insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan prinsip pengurusan institusi Islam yang ketiga. Kita dah bercakap pada pertemuan yang lepas dua prinsip. Yang pertamanya ialah acuan, yang keduanya ialah pelaku, dan semua sekali ada 7 prinsip yang kita sebutkan. Jadi hari ini kita masuk pada prinsip yang ketiga, iaitu berkenaan dengan skala waktu. Skala waktu. Maksud skala waktu di sini ialah tempoh, jangka masa. Time scale dalam bahasa Inggeris ya. Dan ini sangat penting dalam sesebuah institusi, bukan dalam sesebuah institusi, juga dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara dan sebagainya. Macam sekarang ni kawan-kawan 50 orang sedang duduk berbincang berkenaan dengan bajet ni. Bajet ni biasanya setahun sekali. So, tempoh jangka masanya ialah setahun. Kalau di peringkat negara pula ada rancangan Malaysia 5 tahun. Jadi merancang untuk membangun dalam masa 5 tahun. Kemudian di tengah itu ada mid-term review. Macam ada bajet tahunan. Dan semua sibuklah di peringkat persekutuan dan juga negeri sekarang ni sibuk dengan bajet. Jadi itu ada tempoh-tempohnya. Macam institusi jugalah, selain daripada bajet itu ada perancangan berkala, ada pelan tindakan yang kita buat. Jadi ada tempoh kalau kita ada satu projek, kita ada tempoh yang tertentu untuk ini. Ya, itulah dalam institusi biasa, dalam negeri biasa, dalam negara biasa. Itu yang dilakukan, kan? Ada tempoh-tempoh untuk suatu perancangan. Termasuk pelaksanaannya, kemudian evaluationnya dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita tanya dalam institusi Islam seperti Maidam ini, sama ataupun tidak? Apakah kita perlu itu semua ataupun tidak? Jawapannya perlu. Cumanya itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Kerana dalam Islam ini kita ada tempoh jangka masa yang lebih asas daripada tempoh-tempoh yang telah kita sebutkan tadi. Dan tempoh itu meliputi seluruh jangka masa kehidupan manusia. Bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Bukan saja di akhirat, tetapi juga sebelum kita lahir. Kita kena ambil kira juga ya. Jadi maknanya itu tempoh asas yang perlu kita ambil kira dalam apa jua yang kita lakukan dalam membina tempoh jangka waktu, skala waktu dalam sebuah projek, dalam sebuah bajet, dalam sebuah pelan tindakan dan sebagainya. Jadi jangka masa yang asas yang saya sebutkan itu dia meliputi 3 alam. Satu apa yang boleh kita panggil sebagai alam roh, yang kedua ialah alam dunia, dan yang ketiga ialah alam akhirat. Itu semua kita kena ambil kira dalam kita melakukan apa jua pelan tindakan dan sebagainya untuk tempoh dalam atas dunia ini ya. Apa yang dimaksudkan dengan alam roh? Alam roh itu ialah alam ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk roh, dan Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Kita semua jawab, qalu bala syahidna. Allah bertanya, apakah kamu mengakui bahawa aku ini Tuhan kamu dan kamu adalah hamba? Maka kita berkata, kami naik saksi. Kami qalu bala syahidna. Kami naik saksi bahawa sesungguhnya engkau adalah hamba, engkau adalah Tuhan
dan kami adalah hamba Engkau ya Allah. Itu janji kita. Itu dilakukan di alam roh. Kemudian barulah kita tunggu keluar ke dunia ini mengikut giliran masing-masing. Jadi dalam kita merancang sesuatu perkara, yang tu kita sejak daripada itu kita dah kena ambil kira, itu sebab mengambil kira alam roh. Kenapa mengambil kira di alam roh itu? Sebab perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan blueprint, ya, merupakan garis panduan yang kasar, yang besar, yang penting, yang asas yang Allah tetapkan. Apa ada perjanjian kita dengan Allah dalam itu? Bahawa kita adalah hamba Allah, kita adalah abid hamba Allah. Dan atas sebab itu bila Allah kirimkan kita ke alam dunia sekarang ini, maka kita kena laksanakan janji kita dengan Allah itu, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat dalam apa jua yang kita lakukan. Jadi kita sekarang berada di alam dunia, maka alam dunia ini adalah alam pembuktian, alam pelaksanaan kepada janji kita yang telah kita buat ketika kita di alam roh. Jadi masuk dua alam, alam yang kedua ya. Tapi nak keluar ke alam dunia ni kita masuk lagi melalui satu alam yang dipanggil alam rahim. Alam rahim kan, yang kita tak ingat pun apa yang kita buat dalam alam rahim ibu kita itu. Jadi itu alam yang kedua. Artinya dalam sebuah institusi Islam seperti Maidan ini, bila kita nak merancangkan sesuatu, maka kena pastikan bahawa garis panduan asasnya ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Ya, jadi alam dunia ini adalah untuk membuktikan. Ya, kita boleh panggil ini alam dunia ini alam pembuktian. Kita sekarang ini membuktikan kepada Allah sama ada kita patuh kepada janji Allah yang telah kita buat ketika di alam roh ataupun tidak. Dan selepas itu barulah kita masuk ke alam yang ketiga, iaitu alam akhirat. Di alam akhirat itu adalah merupakan alam ganjaran. Allah tentukan daripada apa yang telah kita buktikan kepada Allah di alam dunia ini, sama ada kita menjadi hamba Allah yang sebenar ataupun tidak, maka alam akhirat nanti Allah bagi ganjaran. Ganjarannya option dua saja ya, sama ada syurga ataupun neraka. Kalau memang kita ikut garis panduan Allah, ketika kita berjanji dengan Allah di alam roh, yakni beribadah menjadi hamba Allah setiap saat, setiap masa dalam setiap pekerjaan, maka insya-Allah kita akan dapat syurga. Tetapi kalau sebaliknya, maka kita akan mendapat neraka. So, itulah kena hati-hati dalam jangka masa kita sekarang ini melakukan apa jua projek, apa jua pelantikan, apa jua perkara untuk memajukan umat Islam, untuk menguruskan umat Islam, untuk memuliakan Islam. Maka kalau tidak ada elemen ibadah di dalam apa yang kita lakukan itu, walau jangka masa pendek ke, pertengahan ke, panjang ke, maka dia adalah merupakan satu pekerjaan yang sia-sia. Jadi sebagai sebuah institusi Islam, maka kena ambil kira perkara yang asas tadi, skala waktu yang asas tadi, kerana ketiga-tiga alam tadi, alam roh, alam dunia dan alam akhirat itu mencorakkan intipati segala perancangan, segala pelantikan institusi Islam kita. Jadi kalau kita lupakan tiga jangka masa tadi, maka kita bimbang. Ya, kita bimbang. Takut-takut nanti kita tergelincir daripada garis panduan, daripada blueprint yang telah Allah tetapkan dan yang telah kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingatlah mana dalam jangka waktu itu terasnya ialah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan prinsip yang keempat pula insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.